Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam kasih mesra kepada para hakim yang arif dan penjaga masa yang budiman. Kawan-kawan, pada hari ini saya akan menceritakan kisah yang bertajuk Rasuah Membawa Padah. Tersebutlah kisah di sebuah tempat yang bernama Raksaloka. Di sini, rakyat hidup dengan aman dan sentosa. Raksaloka juga diperintah oleh seorang raja yang berjiwa rakyat bernama Raja Indra Shah. Pemerintahan Raja Indra Shah amat dikagumi kerana baginda sentiasa mendahulukan kebajikan rakyat jelata. Hari silih hari berganti. Rakyat di Raksaloka terus hidup dengan penuh gembira. Namun, satu hari di sebuah pasar ikan ada satu orang muda yang rebah ke tanah. Mulutnya berbuih-buih, kulitnya berbintik kemerah-merahan. Suhunya amat panas. Orang ramai yang melihat keadaan itu mula menunjukkan rasa cemas. Seorang peniaga ikan datang untuk melihat keadaan lelaki itu. Kau tepi semua. Jangan berkerumun di sini. Lelaki ini perlukan udara. Orang laki-laki, mari kita bawa lelaki ini berjumpa dengan tabib Abu, kata peniaga ikan itu dengan nada yang tegas. Tabib Abu ialah doktor yang sangat hebat di Raksaloka. Tabib Abu, cuba tuan hamba lihat keadaan lelaki ini. Dia rebah di pasar tadi. Tabib Abu segera melihat keadaan lelaki itu. Setelah diperiksa, dahinya berkerut. Tangannya pula tergaru-garu di kepala. Hamba belum pernah melihat penyakit seperti ini sepanjang hamba menjadi tabib, kata Tabib Abu dengan rasa kecewa kerana tidak dapat mengenal pasti penyakit tersebut. Keesokan harinya, Raksaloka menjadi huru-hara kerana hampir separuh orang di wilayah itu terkena penyakit yang sama seperti lelaki semalam. Putera kepada Raja Indra Shah turut terkena penyakit yang sama seperti lelaki semalam. Raja Indra Shah mula berasa resah kerana memikirkan nasib putera dan rakyatnya. Dia telah menitahkan agar semua orang tidak keluar daripada rumah. Putera mahkota juga telah diasingkan ke dalam kamar khas di dalam istana. Raja Indra Shah memanggil Datuk Bendahara dan Temenggung untuk menghadap baginda di istana dan mencari jalan untuk mengatasi penyakit tersebut. Better mahu Datuk Bendahara dan Temenggung mencari seorang tabib yang tahu cara untuk menyembuhkan penyakit ini. Carilah di pelosok benua mana pun. Better sanggup memberikan seberapa banyak wang asalkan penyakit ini segera disembuhkan, titah Raja Indra Shah. Datuk Bendahara dan Temenggung kusut kepala dengan perintah Raja Indra Shah. Mereka berdua telah cari di seluruh wilayah, tetapi tidak ada satu tabib pun yang tahu cara untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Hamba rasa kita perlu ke pelabuhan untuk mencari tabib itu, kata Temenggung kepada Datuk Bendahara. Jika begitu, mari kita ke pelabuhan untuk memulakan pelayaran, kata Datuk Bendahara kepada Temenggung. Setelah mereka tiba di pelabuhan, ada satu orang yang tidak dikenali yang menyatakan dia tahu cara untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Hamba Tabib Zaim. Hamba terdengar berita tentang Raja Indra Shah mencari seorang tabib untuk menyembuhkan penyakit yang melanda wilayah ini, kata Tabib Zaim kepada Datuk Bendahara dan Temenggung. Datuk Bendahara dan Temenggung membawa Tabib Zaim berjumpa dengan Raja Indra Shah. Raja Indra Shah menitahkan Tabib Zaim untuk memberikan penawar itu kepada putera mahkota dulu. Setelah putera mahkota minum air penawar itu, penyakit itu mula kelihatan menyembuh. Kulitnya sudah tidak lagi berbintik kemerah-merahan. Suhunya juga sudah menurun. Raja Indra Shah menitahkan Tabib Zaim untuk memberikan penawar itu kepada rakyat-rakyat yang lain. Setelah satu persatu pesakit diberikan ubat,
Tabib Zaim menerima 10 juta dinar emas daripada Raja Indra Shah. Beberapa hari kemudian, satu persatu pesakit yang diberikan ubat telah mati. Putera kepada Raja Indra Shah menjadi antara korban terakhir yang mangkat. Raja Indra Shah mula muskil dan murka. Dia memanggil Datuk Bendahara dan Temenggung untuk menghadap baginda di istana. Setelah disoal siasat, rupa-rupanya Tabib Zaim merupakan tabib yang palsu. Dia telah meletakkan racun ke dalam penawar itu. Lebih mengejutkannya, Datuk Bendahara dan Temenggung sudah tahu tentang hal itu kerana mereka telah dirasuah oleh Tabib Zaim. Mereka telah berjanji untuk menyimpan rahsia tersebut dan membahagikan wang secara sama rata. Akhirnya, dengan rasa yang cukup kiba dan murka, mereka bertiga telah dihukum bunuh kerana perbuatan rasuah mereka. Akibat daripada sikap tidak telus dan perbuatan rasuah mereka, terlalu ramai orang yang terkorban, termasuk putera mahkota. Begitulah kawan-kawan, itulah akibat rasuah. Orang yang terlibat dengan rasuah akan dikenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Bukan itu saja, rasuah juga boleh merosakkan sebuah negara. Akibatnya, negara akan jadi mundur dan rakyat hidup kucar kacir. Daripada Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah SAW melaknat pemberi dan penerima rasuah. Riwayat Al-Tirmizi. Ingat kawan-kawan, rasuah membawa padah. Sekian, terima kasih.